Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang disayangi lagi dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, tajuk hari ni kita tajuk baru, muka surat 5 ya. Pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 5. Tajuk kita hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Cara baca dia Esa. Okey. Yang pertama sekali, tujuan objektif utama kita belajar ni anak-anak sekalian, supaya kita dapat baca Al-Quran dengan bertajwid, lancar dan betul. Itu. Jadi ustaz akan bacalah macam semalam juga. Ustaz baca dulu, kemudian ustaz akan minta pelajar rekod bacaan lah, dan hantar kepada ustaz. Pelajar baca, pelajar hafaz terus, dan pelajar hantar tu yang dah hafaz dah. Pelajar hantar tu yang dah hafaz dah. Kemudian pelajar jawab kuis lah sikit. Okey, cara bacanya, Syahidallah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Kali ni dia macam banyak sikit dia punya panjang-panjang dia. Pelajar kena perhatikanlah. Ini panjang, ini panjang, ini panjang, ini panjang, panjang. Okey. Okey, kita tengok maksud dia sama-sama. Cerita berkenaan dengan keesaan Allah ini, anak-anak yang disayangi, maksud dia syahidallah. Di sini Allah menerangkan, syahidah ni menerangkan syahidallah kepada sekalian makhluk dengan dalil dan bukti. Kita tengok dalil dan bukti. Annahu la ilaha illahu, bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Dia ni siapa? Illahu, hu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tak ada. Kalau kita tengok kan, ada setengah-setengah tu yang sembah lembu pun ada, yang sembah beruk pun ada, yang sembah tokong pun ada. Kita tak ada. Hanya tak ada yang dapat disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya, ayat seterusnya, wal malaikatu wa ulul ilm, dan malaikat serta orang-orang yang berilmu, qa'iman bil qist, yang menegakkan keadilan. Malaikat dan orang berilmu lah yang menegakkan keadilan. Orang yang tak berilmu, dia menegakkan kebatilan, kesalahan. Sebab tu kita pelajar-pelajar, kita ni kena belajar. Bila kita dah belajar, kita tahu benda yang betul, kita akan tegakkan keadilan, insya-Allah. Seterusnya, la ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Sekali lagi Allah bagi tahu, tak ada Tuhan yang dapat disembah melainkan dia. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang layak disembah. Al-Azizul Hakim. Ni Allah bagi tahu sifat-sifat Allah ni. Al-Aziz, Al-Hakim. Al-Aziz apa maksud? Yang perkasa. Al-Hakim apa maksud? Yang lagi maha bijaksana. Itu orang yang nama Hakim, maksud dia bijaksana. Orang nama Aziz, maksud dia perkasa, kuat. Okey. Ini antara intisari ayat dia. Intisari ayat dia apa? Intisari dia, Allah menegaskan keesaan
keesaan, keagungan dan kebijaksanaan pada seluruh makhluk. Allah cerita dia ni bijak, dia ni esa, dia ni agung. Yang kedua, macam ustaz bagi tahu tadi, malaikat dengan orang berilmu mengakui akan keesaan, keagungan dan kebijaksanaan Allah. Sebab tu Allah sebut dalam ayat ni, Allah sebut ke atas ni, wal malaikatu wa ulul ilm, orang malaikat dengan orang berilmu. Mereka lah yang mengagungkan Allah, mengesakan Allah. Kita kena menjadi dalam kalangan orang yang berilmu. Yang ketiga, Allah menjelaskan bahawa dialah yang memerintah seluruh alam dengan keadilan. Allah perintah seluruh alam ni. Kita nampak macam Perdana Menteri perintah, tapi sebenarnya seluruh alam ni Allah perintah belaka. Yang terakhir, bukti dan dalil keesaan, keagungan dan kebijaksanaan Allah dapat disaksikan melalui penciptaan alam semesta dan dalil ayat-ayat Al-Quran. Jadi dua perkara yang kita boleh tengok dalil ataupun bukti keesaan Allah ni. Satu, kita tengok alam. Kita tengok macam mana matahari pagi-pagi dia naik, macam mana proses fotosintesis. Kita bernafas keluarkan karbon dioksida, kemudian pokok-pokok akan sedut, proses fotosintesis, lalu mengeluarkan oksigen, kita pula sedut. Itu keesaan Allah lah tu semua tu. Jadi Allah dah sebut tu berkaitan dengan malaikat dan orang berilmu. Sebab itu penting untuk kita jadi orang berilmu. Hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Anak-anak nak tahu tak apa teknik, tips mudah untuk masuk syurga? Iaitu Rasulullah bagi tahu, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Seperti hari inilah anak-anak belajar PDPR pun nampak macam PDPR je, tapi ini salah satu cara untuk kita masuk syurga. Itu salah satu cara untuk kita mudah masuk syurga. Kerana apa? Kerana kita tempuh dengan lain tak menjadinya, dengan kerja sekolah banyaknya, ujian, cabaran semua tu. Jadi memudahkan kita masuk syurga. Sekadar itu saja pelajaran hari ini. Nanti pelajar hafaz, hantar kepada ustaz dan jawab kuis, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.